أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suratul Fatihah. Kita sambung ayat yang ke-5, iaitunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya dalam bahasa Melayu, engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Jadi Nabi cerita di dalam satu hadis kursi. Nabi katanya setiap kali hamba Allah baca Fatihah, Allah selalunya jawab. Bila kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan pun jawab, katanya ini adalah hamba-Ku yang sedang memujiku. Sebut Ar-Rahmanir Rahim, hamba-Ku duk puji aku. Apa di ayat yang ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan pun jawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Nabi katanya dalam hadis ni, Tuhan jawab ni, baca ayat ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah di antara aku dengan hamba aku. Maknanya setiap orang hamba kita ni lah mengaku dengan Allah Ta'ala, katanya Allah lah kita nak beribadat, dan dengan Allah lah tempat kita minta tolong, tempat kita nak berdoa. Tuhan pun jawab. Setiap kali kita baca Fatihah dalam semaya kita, maka Allah akan jawab. Sebab tu tak sepatutnya kita baca cepat, tak sepatutnya kita baca wasa. Wasa ni maknanya kita sambung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca lagu tu tak molek. Walaupun setengah-setengah orang nafas dia panjang, Fatihah senapah dia boleh baca, tapi tak molek. Baca dalam semaya pasang sambung. Sebab kita nak ambil fadilatnya, Tuhan jawab dengan kita. Bawa baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan kepada kami yang sebenar. Tuhan jawab lalu katanya, aku akan tunjuk jalan kepada puakmu, hakmu duk minta. Tu tengok siapa setara tu kelebihan setiap kali kita baca Fatihah dalam semaya. Nah, luar pada semaya kita baca banyak juga. Dia royak di sini lagi sebagai dalam pimpinan Ar-Rahman ni, menurut huraian sahibul fadilah Datuk Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim, penyemuk kitab tafsir ini. Ni alhamdulillah, dia bubuh nama ni kekal sampai bila-bila. Iaitunya orang hak menulis ataupun orang terjemuh pimpinan Ar-Rahman ni namanya Syekh Abdullah bin Muhammad Basmih. Ni orang buat ni, orang Kelantan ni ya. Lepas tu orang hak tolong tengok bahasa betul ke tak betul, namanya Datuk Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim, sebagai mufti negeri Kelantan waktu tu. Mati belakang dah ni, tapi pahala masih lagi duk sapa kepada dia. Ni pimpinan Ar-Rahman boleh kata ke tempat kita orang baca belakang. Kalau dia ikut Malaysia, galiknya orang baca bahasa Rumi. Saya ada bahasa Rumi. Nah, supaya juga isi kandungnya.
Tapi kecil sikit bentuk dia. Sebab tulisan dia tak ada kena huruf imam mananya, dia tulis tu bentuk pasal kecil. Tapi bahasa Melayu bentuk besar, dan sebuah besar. Gitulah. Satu-satunya jalan bagi menyatakan iman dan takwa kepada Allah yang amat pemurah dan amat berkuasa, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan hari akhirat, ialah dengan beribadat atau memperhambakan diri kepadanya dengan penuh rasa ikhlas dan tawaduk. Ni tujuan setiap orang, dia kena berasa rendah diri waktu dia beribadat. Tawaduk, ikhlas. Barulah nampak sungguh. Sebab tu acak kali saya duk royak ada orang dia semaya cepat cuk jalan dah tu. Pai mana tu? Yalah, gelonggong dalam semaya dia. Walaupun dia nampak semaya, baca supaya orang juga tapi cepat. Orang dia cepat sekarang ni, dia tak ada nak hukum. Gitulah. Tidak ada lain yang berhak disembah atau diperhambakan diri kepadanya selain daripada Allah yang amat berkuasa. Demikian juga tidak ada lain tempat kita memohon pertolongan selain daripada Allah yang amat pemurah. Sebab tu kita kena minta sama, hati kita jadi terikat sama dengan Allah Ta'ala. Nah, ibadat kepada dia, minta kepada dia. Pengertian ibadat secara ringkas dapat diartikan sebagai menunjukkan rasa taat, setia dan perhambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang dikenangkan limpah kurnia kebaikannya serta dirasai dalam hati nurani akan kehebatan kekuasaannya. Tu dah. Dalam masa kita duk ibadat, rasa kita rendah, kita lemah. Sebab tu orang apabila dia lazat dengan amal ibadat, dia teriak. Teriak berasa katanya diri dia lemah. Aku jong deh, ambil dahi aku tok, tepat orang duk jijak. Ni kalau dalam masjid kita gamuk, rumah kita tak gamuk. Terus cari rumah mana kata kita semaya di rumah, dahi kita duduk tok atas latar tempat kita duk jijak bini kita, anak kita duk jijak. Tak ada kena cari sejadah. Suk tak ada sejadah, cari juga kain. Mari. Aku nak semaya. Gaduh-gaduh. Ambil kain sarung tok semaya Allah. Tapi dalam masjid cuba kita perhati. Terang kita gambar lek-lek semua tempat ni tempat tak tapak kaki orang belakang. Tempat orang jijak belakang. Pas kita jang, ambil dahi kita hak tinggi sekarang ni letak bawah sama radak dia kaki kita dengan dahi kita. Itulah nunjuk katanya kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintahkan supaya kita tidak menyembah selainnya kerana dialah sahaja Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Kita juga diperintahkan supaya hanya memohon pertolongan kepadanya. Ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat 2 suratul Maidah yang menyuruh manusia bertolong-tolongan di antara satu sama lain dalam membuat amal kebajikan dan bertakwa kepada Allah. Yang berarti kita disuruh supaya meminta pertolongan sesama manusia. Sementara ayat 5 dalam suratul Fatihah ini menyuruh supaya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah semata-mata. Saya boleh jadi ni, saya baca ni dah dua contoh saya yang sebab dalam suratul Maidah tu ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuhan tak ada ayat suruh kita sembah ataupun suruh rendah diri kepada manusia. Tuhan ayat katanya suruh kita tolong menolong. Tu bukan perintah apa ni ayat ini seolah kata bertetengi manusia bertolong-tolong antara satu sama lain. Tak. Ayat dalam suratul Maidah Tuhan suruh kita ada hijau apa-apa pakat tolong-nolong sama-sama manusia, bukan minta tolong doa sama-sama manusia. Ya doa lain, minta tolong lain.
Gamar dah. Kita nak usul umuh weh. Tak kira kita nak usul sore, tak kira kita nak akad tangan doa ya Allah tolonglah aku usul umuh. Tuhan mana nak usul umuh kali dengan kita? Nak kayu balok besar gitu mu. Hak tu kena sama-sama manusia. Ha ni kita kena jadi yek prophet we kena. Antara kita minta tolong dengan Tuhan, doa dengan kita minta tolong sama-sama manusia, tolong akak barang, tolong sia apa ni lembu. Hak tu sama-sama manusia lah. Wallahu alam ni sebab kata-kata ni hak manusia ni. Saya dah baca ni. Sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua-dua ayat itu. Ha dia ayat alif belakang pula. Kerana usaha dan amal perbuatan manusia adalah bergantung kepada adanya sebab-sebab yang dapat menghasilkan kejayaan itu. Dan ketiadaan halangi-halangi yang merintanginya. Demikianlah kejadian alam ini, segala yang berlaku itu pada keseluruhannya adalah melalui adanya sebab-sebab dan syarat-syarat yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan atur siap berlaku dah. Semua setiap perkara. Setiap manusia kena tupai Tuhan Esa. Dalam hal doa, dalam hal amal ibadat. Kita baca sikit lagi dah. Manusia sebagai makhluk Tuhan telah diberikan nikmat ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena mengaji semua. Nah, melalui otak kita, hati kita, Tuhan wi hati kita berasa nak kepada ilmu tu berasa mujur besar dalam hidup kita. Dia Tuhan katuk pintu hati perah ikut siapa royak lah. Supaya kita ambil gelah. Kita apa? Kita kuam tu. Terak dia. Tak boleh bubuh dah lah. Ya air nak boleh buh lagi gelas, dia kena buka mulut dia. Bubuh penuh. Tapi kalau lah gelas ada, kita kena duduk tungging dia. Bubuh lah banyak mana. Dia tak jadi, dia tak masuk walaupun setitik. Nah, sebab tu hati kita alhamdulillah berasa nak ngaji, berasa nak berubah dalam hidup kita. Allah, ni pasal mujur besar dah. Melalui apa tu? Akal fikirannya yang waras. Itu hapting. Agam sekali. Di samping itu diberikan tenaga kekuatan untuk mengatasi sesuatu hal ini. Itu hawi gan kepada kita gagah. Orang tua pasal dia. Boya kau tua, kau tak erak, kau habis gan. Nah, tapi goliknya orang dia boleh mari sejik, maknanya orang masih lagi duk gagah. Boleh jalan dengan sendiri. Nah, supaya kita duk ngaji semalam dah. Siapa hak diberi uzur tak boleh semaya jemaah. Oleh itu, yang menjadi tanggungjawab bagi manusia ialah menggunakan segala ikhtiar dan daya usaha. Ha tu. Ikhtiar usaha kena ada. Melalui rank yang Tuhan kepada kita. Meliputi cara-cara bergotong royong dan membantu di antara satu yang dengan yang lain, yang disertakan dengan doa memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama manusia pun kita pakat tolong-nolong. Dengan Allah Subhanahu wa taala pun kita pakat doa banyak. Ha, doa masing-masing lah. Ya ada juga doa pasal jamaah. Doa pasal ramai-ramai ada. Doa hak pasal masing-masing utamanya dah lepas pada semaya. Lepas dah semaya 5 waktu, doa masing-masing. Lepas dah semaya sunat, doa masing-masing. Akak tangan. Ha tu. Doa pasal ramai-ramai dalam semaya. Dalam semaya, dia tu imi akak tangan berdoa, makmum pun akak tangan doa belakang. Doa ada juga. Doa dalam apa? Dalam satu-satu upacara, misal katanya kita pergi semaya minta hujan. Akak tanya. Ada. Ha, royak lagi. Doa dalam khutbah. Sebut dengan mulut saja. Orang ramai tak ada kena akak tangan. Benar ni boleh katakan payah kita nak pergi ubah tempat kita. Khutbah. Kalaulah tok khatib tak ada minta ujian, tak ada minta gapo, maknanya tak ada minta ujian lah. Tak ada kena akad tangan. Tok khatib tak ada kena akad tangan, makmum tak ada kena akad tangan.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Sebut dengan mulut saja, amin. Wal mu'minina wal mu'minat, amin. Tak ada kena akad tangan. Tapi tempat kita ni bila kata ke seluruh, bunyi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Wal mu'minina wal mu'minat, amin. Akad belakang. Amin tu tak apalah. Tapi tak ada kena akad tangan. Kecuali mitok hujan, benda hak berlaku pasal besar-besar tu, Tok Khotik kena akad tangan sendiri, orang ramai pun akad tangan. Tu cek katanya, benda tu benda besar. Nabi biasa, akad tangan, bukan maknanya nak minggu, tapi dia Nabi mitok, siapa kau kena akad tangan, cek katanya benda tu berlaku besar. Sahabat Nabi pun turut Nabi. Oh, Nabi akad tangan atas mimbar. Kita akad tangan kata. Ni perlu kepada nak peheh ni. Lepas tu nak jadi seluruh orang peheh tu nak buat lagu mana. Dah ramai doa manusia ni. Ramai banyak doa masjid. Apa kat buat lagu tu belaka. Hak ni lah perlu kepada we tahu kepada telinga semua orang yang orang Islam kita, we tahu katanya tempat mana kata kena akad tangan, tempat mana tak akad tangan. Tapi hak pentingnya doa. Dah, kita perhabis hak ni sikit, lepas tu habis. Yang disertakan dengan doa memohon bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ini adalah merupakan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah bagi pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Dan segala-galanya itu tidak lain hanyalah merupakan usaha ikhtiar kita saja. Lain-lain kita usaha. Tuhan tentu belaka dah. Kita jadi Tuhan jadi tok dalam, kita jadi ating. Tu dah. Tuhan buat lagu mana, kita jalan turut tu. Pukam kap Allah Taala. Kita ni jadi tua lakha ni. Setelah kita berusaha dan berikhtiar, maka kita serahkan pula penentuan natijah dari usaha kita itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Lepas pada usaha sudah, pakai serah Tuhan lah, nak berjaya tak berjaya. Ni masuk di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat ni so ni hari ni. Lepas tu insya-Allah kita akan sambung semula, iaitunya 3 ayat akhir, ihdinas siratal mustaqim. Hak ni ayat terus-terus kepada kita sendiri, bukanlah kepada orang lain. Kita sebagai hamba Allah kena minta semua jalan yang lurus daripadanya. Itulah sekadar lebih kurang 1 ayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.